Okey, baiklah. Semua okey ke? Okey. Okey, untuk kelas geografi minggu ni, cikgu akan terangkan mengenai kegiatan ekonomi di Malaysia iaitu di bab 7, bahagian geografi manusia. Korang tahu tak apa yang cikgu nak bincangkan tentang kegiatan ekonomi ni? Tidak. Okey, kita kenal dulu ya. Okey, sebelum kita mulakan pengajaran, kita nyanyi sikit boleh? Boleh. Malaysia, oh tanah airku, tanah tumpah darahku, negeri yang amat ku cinta, sepanjang masa selamu berbentang meluas, tumbuh-tumbuhan hijau merendah, bukitmu luasnya terbentang, tak jemu mataku memandang. Okey, jemur tak kepala cikgu? Jemur tak kepala cikgu? Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan dengan kupasan topik mengenai kegiatan ekonomi di Malaysia. Kita ada 3 kegiatan sektor ekonomi, iaitu terbahagian pertama, sektor premium. Sektor premium ni kita fokuskan kepada aktiviti pertanian, iaitu kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Okey, cikgu nak tanya, apakah aktiviti pertanian yang korang tahu? Saya Okey, Azam. getah di Semenanjung, cikgu. Okey, Aizal, Sawit, sawit di kawasan Johor, Johor dan juga di kawasan, terutama di kawasan Felda, iaitu segitiga Felda Jengka lah. Okey, perempuan pula. Okey, apa? Pertanian, kalau pertanian nenas, famous di negeri mana tu? Johor. Okey, Johor, betul, di negeri selatan iaitu Johor. Okey, seterusnya kita lihat kepada sektor yang kedua, iaitu sektor sekunder, iaitu kita fokus kepada aktiviti perindustrian. Aktiviti perindustrian ni lebih kepada aktiviti daripada kilang, pembuatan produk kilang, iaitu seperti produk-produk sarung getah, otomotif dan sebagainya. Di negara kita, di Malaysia, ada 4 industri yang berasaskan perindustrian, seperti industri berasaskan makanan, industri berasaskan otomotif, industri berasaskan kayu dan juga berasaskan getah. Aktiviti perindustrian ni lebih sinonim negara kita, iaitu antara punca ekonomi utama pendapatan di negara kita. Kalau korang lihat balik lirik lagu yang cikgu pasangkan tadi, ia lebih sinonim mengenai kekayaan sumber negara kita yang kita nikmati sehingga hari ini. Betul semua? Betul. Okey, maksud dalam sektor sekunder ini lebih kepada berasaskan bahan mentah. Kemudian bahan mentah itu diproses dan ditukarkan ke barang yang siap terus kepada pengguna. Contoh kereta, perindustrian kereta, otomotif ya. Pembuatan kereta tu daripada bahan-bahan yang siap, separuh siap dan terus diolah, diinovasikan menjadi sebuah kereta yang kita gunakan pada hari ini. Faham? Faham. Okey, seterusnya kita lihat kepada sektor yang ketiga, sektor tertiar, fokus kepada aktiviti pelancongan. Contoh kawasan pelancongan yang korang minat sangat, Azirah. Kamera Highland di negeri? Okey, sinonim dengan apa kamera Highland? Strawberry. Lagi? Teh puh ya, betul? Okey, Willy, antara aktiviti pelancongan di negeri mana yang minat? Sabah, Kundasang, Kundasang. Aktiviti apa kat situ? Sayur-sayuran, Sayur-sayuran seperti sawit, sawi, labu, strawberry pun ada di sana, betul? Betul. Okey, aktiviti tertiar ini, sektor pelancongan ini merupakan aktiviti ekonomi yang menawarkan perkhidmatan, fokus kepada perkhidmatan terus kepada pengguna. Okey, baik.
Okey, aktiviti apa lagi pelancongan? Di manakah aktiviti pelancongan kalau di kawasan kita ni, di kawasan utara ni? Apa? Contoh, Suzy contoh di kawasan utara ni. Pulau Pinang, cikgu. Pulau Pinang. Okey, Ya. fokus dia. Seperti di Batu Batu Peringgi. Batu Peringgi. Kemudian Street. Pinang Estate dan sebagainya, itu kawasan pelancongan yang famous di kawasan utara, di kawasan sekitar kita. Betul? Betul. Okey. Saya rasa korang semua dah faham apa maksud kegiatan ekonomi, sektor-sektor ekonomi yang terbahagi kepada 3 ni. Yang pertama kita recall balik. Yang pertama, sektor premier, iaitu lebih kepada aktiviti pengeluaran bahan mentah itu sendiri. Fokusnya kepada pertanian. Okey, yang kedua, sektor ekonomi yang kedua. Sekunder. Fokus kepada apa? Pembuatan. Pembuatan. Ada produk Makanan. industri seperti otomotif, makanan, Getah. dan Kayu. kayu. Okey, yang ketiga pula. Tetia. Ketiga, fokus kepada aktiviti Pelancongan. Okey, faham ya? Aktiviti pelancongan fokus kepada perkhidmatan kita sendiri, terus kepada pengguna. Okey, cikgu nak test korang punya pemahaman mengenai aktiviti kita pada hari ini, kupasan dia melalui aktiviti pertanyaan soalan mengenai gambar yang cikgu akan berikan. Soalan dia, lekatkan simbol kegiatan ekonomi yang berikut pada peta Malaysia yang disediakan dan jelaskan kepada kelas. Boleh? Boleh. Okey, siapa nak jawab dulu? Okey, saya. Okey. Gambar apa ni? Sawapadi, cikgu. Sawapadi. Famous di mana ni? Ni Kedah. Kedah. Sektor ekonomi dia? Pertanian. Okey. Cuba tampilkan di negeri mana ni? Di Kedah di bahagian mana? Lekatkan di peta di hadapan kelas. Okey, betul ke kelas? Betul. Okey, ada hadiah lah yang betul ni. Yeay. Okey, yang kedua. TV. Okey, ni gambar apa ni? Aktiviti sektor perindustrian. Gambar kilang. Okey, famous di negeri mana ni? Selangor. Di Seri Selangor. Okey, tampilkan di hadapan kelas. Mana negeri Selangor? Dekat dengan Melaka. Okey. Okey, aktiviti perindustrian ini lebih dikenali di negeri Selangor, negeri Pulau Pinang dan juga di kawasan-kawasan bandar yang terlibat dengan aktiviti perindustrian yang besar seperti pembuatan kereta, pembuatan sarung tangan dan sebagainya. Okey, seterusnya Syira. Okey, ni gambar apa ni? Nenas, sektor pertanian. sektor pertanian. Okey, negeri mana ni? Nenas ni famous. Johor. Johor. Okey. Mana negeri Johor kat peta? Okey, betul ke kelas? Betul. Okey, ini yang dengan TV. Okey. Okey, yang seterusnya Azam. Ya, cikgu. Okey, ni gambar apa ni? Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu di negeri Sabah. sektor ekonomi Pelancongan. pelancongan, sektor Tetia. Okey, cuba tampal di negeri mana? Sabah negeri mana, bahagian mana? Okey, betul lah kelas? Betul. Okey ni. Wow, terima kasih. Tahniah. Terima kasih, cikgu. Okey, ada last lagi. Okey, ni. Gambar apa ni, Suzy? Kamera Halil di negeri aktiviti pelancongan sektor tertia, betul. Okey, mana negeri Pahang ni? Sampai ke kelas. Jantut. Okey, untuk makluman, negeri Pahang antara negeri pelancongan yang terbesar di Malaysia. Kawasan tanah tinggi yang banyak,
Kemudian kawasan peranginan seperti Pulau Tioman dan sebagainya. Betul? Betul. Okey, terima kasih kelas hari ini. Harap semua faham dan dapat baiki. Cari kembali apa yang bersesuaian dengan tajuk yang kita bincangkan hari ini. Terima kasih semua. Baik, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi saya dah bagi tahu dah definisi cuaca dengan iklim tu apa. Jadi takkan kita nak baca definisi je kan? Okey, kita teruskan dengan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Murid-murid tolong fokus tau. Saya akan ajar apa itu kesan aktiviti manusia pada cuaca dan iklim di Malaysia. Okey, kita tengok satu persatu dulu. Okey. Okey. Tengok dulu slide pertama ni, kegiatan manusia. Kita tengok kat sini dia dah gariskan ada 6 kegiatan manusia. Boleh tengok semua? Azam boleh nampak tak Azam? Nampak cikgu. Okey. Pertanian, perikanan, pelancongan, pembinaan, perindustrian dan pembalakan. Nampak? Nampak. Ini adalah kegiatan manusia. Apakah kesannya? Kesannya di sebelah itu. Nampak? Kesan dia adalah kesan rumah hijau. Dah nama pun kesan kan? Okey. Lepas tu hujan asid, lepas tu pulau haba, lepas tu jerebu. Okey. Teruskan dengan slide seterusnya. Okey. Nampak gambar? Supaya awak nampak, awak lebih jelas. Tengok. Kalau kesan rumah hijau tu, dekat mana kawasan yang berlaku kesan rumah hijau? Di kawasan pembangunan yang pesat. Okey. Kalau Pulau Haba, kat mana berlaku Pulau Haba? Kawasan Tepu Bina, itu dekat bandar. Sebab apa Tepu Bina? Sebab Pulau Haba ni dia berasal daripada bangunan-bangunan yang ada konkrit. Sebab apa konkrit? Sebab konkrit itu menyerap haba itu. Okey, lepas tu hujan asid. Hujan asid ni adalah kawasan pembangunan yang pesat juga, dekat kawasan pembangunan yang pesat juga. Dan yang terakhir ada jerebu. Jerebu juga dekat kawasan pembangunan yang pesat juga, faham? Jadi kalau korang tengok semua ni, sebenarnya dekat bandar kan? Betul. Sebab apa dekat bandar? Padat. Padat, asli tak padat kan? Okey, boleh diterima. Okey, dia sebenarnya dekat bandar disebabkan kawasan itu terlalu banyak aktiviti manusia. Sebab tu hari ni tajuk saya kesan aktiviti manusia kepada cuaca dan iklim. Semua ni berpunca daripada aktiviti manusia. Faham? Faham. Okey. Tolong fokus saja, lagi ada soalan ya. Okey. Okey, kita tengok satu-satu. Nampak tu yang dia bergerak kat situ, nampak? Nampak. Kalau tak nampak, saya ulang semula. Nampak kan semua Nampak pelajar-pelajar? cikgu. Okey. So, kita tengok kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau adalah peningkatan suhu bumi. Maksudnya kalau kat bandar rasa panas sangat. Itu adalah berlakunya kesan rumah hijau. Kenapa tengok tu? Dia punya proses tu. Sun ray. Maknanya, pancaran matahari tu yang memancar ke bumi, lepas tu dia dipantul semula, diserap. Maknanya dekat bumi dia serak, lepas tu dipantul pula dekat permukaan kita ni. Bumi ni permukaan bumi ni dia serak, lepas tu dia naik kat udara tu semua, faham? Faham. Jadi kita pun rasa panas, okey. Tengok punca-punca dia apa? Punca-punca dia pembakaran bahan api fosil, sistem-sistem pertanian, pelupusan sampah dan hutan. Lepas tu kegiatan pembalakan. Itu adalah punca-punca kenapa berlakunya kesan rumah hijau. Lepas ni murid-murid saya janganlah pergi bakar bahan api fosil ke, pergi bakar sistem pertanian ke, pasti kau bakar di tempat yang tertutup. Faham? Faham cikgu. Okey. Setakat ni semua faham ya? Faham. Bagus pelajar saya ni. Okey, nampak tu ditunjuk sekali bagaimana itu pancar. Okey. Seterusnya. Okey. Seterusnya, tengok. Pulau Haba. Okey. Pulau Haba ni, tengok dia punya definisi kat tepi tu. Okey. Yang tadi peningkatan suhu kan? Ya. Yang tadi peningkatan suhu, sekarang ni peningkatan suhu juga, tapi di bandar berbanding dengan kawasan di sekitarnya. Maknanya suhu dekat bandar ni lebih panas daripada dekat tepi bandar. Maksudnya contoh ni bandar Kuala Lumpur, situ pinggir bandar, sini panas. Oh, kat sini gelap sikit, sana cerah sikit, macam tu. Faham? Okey. Jadi di punca-punca dia apa? Yang pertama adalah bangunan konkrit dan permukaan berturak. Macam saya kalau jalan berturak, bangunan kita ni guna konkrit semua ni diserap haba. Lepas tu dia menyerap dan menyimpan bahan matahari. Okey, seterusnya adalah kesesakan jalan raya. Kenderaan itu silap dia melepaskan asap dan haba yang tinggi. Lepas tu kekurangan tumbuh-tumbuhan. Dekat bandar banyak tak pokok semua kurang kan? Kurang. Ini pun punca dia, tahu tak? Okey. Seterusnya adalah
pelepasan bahan pencemar seperti habuk, debu daripada kilang dan dia merangkap haba. Faham? Faham. Okey, seterusnya. Nampak tu kereta tu berapa banyak asap dia buat keluar. Okey, seterusnya adalah hujan asid. Ini yang keberapa dah ni? Syahid. Ketiga ya. Okey, bagus. Oh, fokus lagi kan? Okey. Yang ketiga, hujan asid. Hujan asid dah hujan mengandungi kandungan asid lemah. Kenapa boleh berlaku asid lemah? Kenapa hujan ni kita panggil hujan asid? Sebabnya hujan ni dia bercampur dengan komponen-komponen luar. Contohnya apa? Gas karbon dioksida, monoksida dan sebagainya. Jadi menyebabkan dia menjadi hujan asid. Okey? Jadi punca-punca dia adalah pembakaran bahan fosil oleh kenderaan dan kilang. Apa tu? Gas sulfur dioksida, karbon dioksida, nitrogen oksida dibebaskan. Dia bergabung pula dengan air hujan. Sebab tu dah terjadi hujan asid. Faham? Faham cikgu. Okey. Banyak macam Banyak hujan. Sebaik dia pakai payung. Kalau tak kena asid dah. Okey. Dan ini yang terakhir sekali. Okey, yang terakhir dah ni. Okey, jerebu. Okey. Jerebu ni adalah zarah-zarah yang halus yang tidak nampak oleh mata kasar, tapi kita tahu ini adalah jerebu. Okey, kita pernah kan pada tahun 2015 saya ingat tak negara Malaysia dilanda jerebu disebabkan oleh pembakaran di mana? Indonesia. Ya, pandai kamu. Okey, waktu tu nampaknya kamu tahu ya isu semasa kan. Okey. Ya. Nampak? Ni kesan-kesan dia. Pembakaran hutan, pembakaran bahan api fosil oleh kenderaan dan kilang, pembakaran terbuka. Okey, pembakaran hutan ni sebenarnya ada dua tau. Pembakaran hutan yang manusia sendiri buat dan pembakaran hutan secara semula jadi. Okey, semula jadi ni disebabkan cuaca yang terlalu panas. Menyebabkan hutan tu terbakar, daun kering sebagainya. Okey. Dan yang terakhir letusan gunung berapi. Okey, letusan gunung berapi ni disebabkan oleh faktor semula jadi tau, bukan aktiviti manusia. Ke kamu letuskan gunung berapi? Tidak. Cikgu. Jadi dah tamat dah. Cikgu dah panjang lebar cikgu membebel semua kan kat depan ni. Cikgu dah mengajar kamu. Jadi cikgu dah pesan pada awal fokus waktu cikgu mengajar. So sekarang ni jangan risau, kita enjoy. Okay, kita enjoy, kita main game. Game ni game apa? Panggil game. botol. Game botol ajaib. Wow. Okey, jadi kamu dah ada dalam kumpulan kan, ada 4 kumpulan kan. Dalam ni ada 5 soalan. Tapi hanya 4 sajalah yang terpilih kan sebab ada 4 kumpulan je. Okey, jadi setiap kumpulan ambil 1 soalan. Dan cikgu nak kamu fikir secara berkumpulan jawapan dia, boleh? Cepat-cepat. Terima kasih cikgu. Okey. 30 saat. Cari jawapan sekarang. Semua ni berkait dengan apa yang cikgu ajar tadi ya. Okey, saya mulakan belakang sekali. Siapa suruh duduk belakang kan? Seorang bangun dah bagi tahu jawapan. Soalan dia. Ya, Fatin. Berikan 4 punca berlakunya pula haba. Okey, apa 4 punca dia? Yang pertama ialah bangunan konkrit dan berturak. Yang kedua ialah kesesakan jalan raya. Okey. Yang ketiga ialah kekurangan tumbuh-tumbuhan. Okey, lagi. Soalan kata 4 kan? So, tak tahu ya? Kali kumpulan pun tak boleh nak bantu ya? Okey, siapa? Saya buka. Okey. Jawapannya pelepasan bahan tercemar dari asap seperti habuk tadi. Okey, betul. Belah belakang, nanti waktu saya mengajar kat depan tolong fokus tau. Sebab saya akan tanya soalan di akhir kita pelajaran ni. Sebab saya nak menguji korang ni faham ke tak saya ajar apa. Tahu? Okey. Seterusnya, okey, yang depan sekali ni. Saya nampak hebat saya berbincang tadi. Okey, Izul. Soalan ni betul. Okey. Berdasarkan gambar yang ditayangkan, apakah kesan kepada cuaca dan iklim yang sesuai? Okey. Kami rasa jerebu je bro. Okey. Betul. Dekat situ gambar jerebu ya? Dekat sini ada gambar jerebu. Okey. Terima kasih. Yeay. Sahabat
Gambar tu hanya kumpulan dia orang je nampak kan? Jadi saya akan tunjukkan gambar jerebu yang dia orang nampak kat sini ya, okey? Okey, ni gambar jerebu dia. Okey, nampak? Ni nampak ni. Saya pakcik tu pakai emas. Sebabkan jerebu, okey? Okey. Seterusnya, belakang Syed. Sebutkan 4 kesan aktiviti manusia pada cuaca dan iklim. 1. Pulau Aba, 2. Hujan asid, 3. Jerebu, 4. Kesan warna hijau. Okey, betul. Turun. Okey. Dan terakhir sekali pulau depan ni. Di manakah kawasan yang berlaku gas rumah hijau dan hujan asid? Kat kawasan pembangunan yang pesat je. Okey, good. Okey. Tahniah semua, nampaknya korang faham dan soalan-soalan saya tanya adalah soalan-soalan basic saja. Ada ke saya tanya soalan yang saya tak ajar? Semua saya dah ajar. Yang tak boleh jawab tu pun saya dah ajar, betul tak? Okey? Jadi, itu saja. Lepas ni saya nak bagi awak latihan. Lepas tu saya nak awak buat kat rumah lah, boleh? Boleh. Sabar ya, saya nak bagi latihan.